Assalamualaikum murid-murid. Jumpa lagi hari ini, hari Selasa. Kita akan belajar tentang tajuk isi tersirat. Sebelum ni kita ada belajar tentang tajuk isi tersurat. Isi tersurat tu bermakna apa yang ada dalam petikan kita tulis semula, kita huraikan semula. Kali ini kita akan belajar isi tersirat. Isi tersirat ni kita boleh lihat buku teks nanti muka surat 52. Itu akan diterangkan tentang isi tersirat. Mari kita belajar apa itu isi tersirat. Isi tersirat bermaksud maksud ayat yang tidak dinyatakan dengan terus terang. Yang kedua, tidak ditulis dalam petikan. Yang ketiga, mudah difahami jika membaca keseluruhan petikan. Kemudian yang keempat, kesan terhadap isi tersurat. Bermakna dalam petikan tu, kalau awak baca tentang kaitan tentang sukan, awak boleh ulaskan sendiri isu tersebut. Okey, mari kita lihat contoh. Ini cikgu ada tunjukkan ayat yang pertama. Ali dan Anis bermain badminton di taman. Okey, kita jelas di situ Ali dan Ani ada dua orang pelajar main badminton di taman. Apa isi tersiratnya? Okey, isi tersiratnya apabila mereka bermain badminton, apa yang berlaku? Badan mereka akan menjadi sihat. Okey, maksudnya tidak ada ditulis dalam petikan, tapi kita kena faham sendiri. Apabila bermain badminton, kesannya ialah badan mereka akan menjadi sihat. Baik, mari kita lihat contoh yang kedua. Yang kedua, ayatnya mereka minum air selepas bermain. Tadi ayat pertama tadi mereka bermain badminton. Okey, lepas bermain badminton, tengok ayat yang kedua, mereka minum air selepas bermain. Apa isi tersiratnya? Isi tersiratnya ialah mereka minum air kerana penat dan dahaga. Isu yang di sini tersiratnya maksudnya benda yang berlaku tu kenapa. Okey, tidak ada dalam tulisan di atas tu. Okey, tapi awak kena faham sendiri kenapa mereka minum air. Jadi kita kena terjemahkan sendiri sebab penat dan dahaga. Tidak semestinya satu jawapan. Mungkin dahaga dan juga penat tu menyebabkan mereka minum air. Mari kita lihat di buku teks pula ya. Sekarang kamu lihat buku teks muka surat 52. Aktiviti ialah kemahiran membaca. Tajuknya mari berehat. Kita baca sama-sama, awak ikut perlahan-lahan ya. Okey, pertama, banyak aktiviti boleh kita lakukan semasa berehat. Lihat gambar yang pertama. Maisara membina objek. Okay, lihat gambar yang kedua. Kavita mewarnakan lukisan. Okay, gambar yang ketiga bawah. Rizal membaca majalah. Okay, gambar yang akhir. Nizam menonton televisyen. Okay, lihat jadual di bahagian bawah. Okay, dia dah bagi dua kolom di situ. Aktiviti satu, kemudian kolom yang kedua kebaikan. Aktiviti awak dah boleh senaraikan apa yang ditulis di sana. Okey, yang pertama, aktiviti gambar pertama membina objek dah ditulis. Kemudian yang kedua, gambar kedua mewarna lukisan iaitu Kavita. Kemudian yang ketiga membaca majalah iaitu Rizal membaca majalah. Kemudian kebaikannya apa? Okey, dalam cerita atas tu dia bagi tahu dia tak cerita kebaikan. Itulah salah satu isi tersiratnya. Kebaikannya apa? Apabila membina objek. Rupanya kebaikannya ialah melatih diri untuk berfikir. Okey, betul lah kalau kita buat objek, kita nak buat Lego ke apa semua kan. Kita berfikir, ini nak cantum kat mana, ini nak cantum kat mana. Betul tak? Jadi dia melatih diri kita untuk berfikir. Kemudian mewarna lukisan. Apa kebaikan dia? Tahu memilih warna. Sesuai lah kalau kata matahari tu, kita berfikir juga nak letak warna apa. Takkan nak letak warna hijau kan. Tentulah warna kuning. Sebab dia cahaya terang, kita letak warna kuning. Kalau biasanya kalau awan putih ataupun biru. Kalau rumput
Kita berfikir tentulah kita nak tahu warna hijau. Jadi kita dah kenal warna tu. Okey, kemudian membaca majalah. Apa kebaikan membaca majalah? Okey, di situ dia letak dapat menambah ilmu. Tentulah bila kita membaca, kita akan dapat menambah ilmu pengetahuan. Semua itu tak tertulis, tapi kita kena berfikir sendiri apa kebaikannya apabila kita membuat sesuatu. Okey, kemudian dia suruh awak buat latihan di bawah tu, satu je dia tinggal. Okey, gambar yang keempat tu aktivitinya apa? Awak tak perlu tulis nama ya. Ya, bagus. Okey, menonton television. Okey, apa kebaikan menonton televisyen ni? Ya, apabila awak nampak di televisyen tu, kalau awak tak pernah pergi zoo, awak tengok gajah di situ, dapatlah menambah pengetahuan awak. Okey, sebab apa? Awak nampak di TV tu ada tunjuk live. Jadi awak tahulah gajah ni ada gading, ada belalai, ada 4 kaki, badannya besar. Jadi di situ kebaikan ni ialah dapat menambah pengetahuan. Okey, cikgu harap awak dapat salin latihan ini dalam buku BM1 atau BM2. Salin saja aktiviti dan kebaikannya. Okey, mari kita lihat apa pula latihan dalam buku aktiviti jilid 1. Kita lihat buku aktiviti jilid 1 muka surat 58. Tengok di situ dia tulis aktiviti 2, baca teks dan lengkapkan jadual. Okey, awak baca ikut dengan cikgu sama-sama ya. Mimi dan Momo berjoging. Mereka berjoging di taman. Udara di taman itu nyaman. Okey, yang kedua, badan Mimi dan Momo berpeluh. Mereka membawa bekalan air. Selepas berjoging, mereka minum air. Tengok rangkap yang ketiga. Mimi dan Momo gembira setelah berjoging. Mereka tidak mudah letih. Itu cerita tentang berjoging. Okey, bersenam. Kebaikan bersenam di situ. Okey, mari kita lihat muka surat 59. Ini dibagi 2 kolom ya. Satu perbuatan Mimi dan Momo, satu lagi idea tersirat. Tadi cikgu dah bagi tahu dah, idea tersirat ni maksudnya yang tidak terdapat dalam penulisan cerita. Kita kena cari sendiri idea tu. Apa yang dia minta, apa yang sebenarnya yang dia nak kita bagi pendapat. Okey. Okey, kemudian perbuatan Mimi dan Momo tu kita boleh dapatkan di bahagian cerita muka surat 58 yang kita baca tadi tu. Okey, gambar yang pertama tadi kita baca mereka berjoging di taman. Okey, sekarang dia bagi ada tersirat tempat mereka berjoging. Kalau di taman biasanya akan dikatakan sesuai. Okey, sebab dia dah ada track laluan untuk berjoging. Lepas tu ni suasananya tenang, nyaman. Okey, udaranya bersih. Jadi sesuai. Jadi boleh letak di situ jawapan tempat mereka berjoging sesuai. Okey. Baik, lihat yang kedua. Ketikkan rangkap yang kedua. Mereka berjoging, mereka minum air. Selepas berjoging, mereka minum air. Okey. Okay, dalam di situ dikatakan selepas berjoging mereka minum air. Mereka minum air kerana apa? Sebab di situ tak ada pun disebutnya dahaga kan. Jadi kita tak kena tahulah apa disebabkan apa mereka minum air. Kita kena berfikir. Jadi mereka minum air kerana dahaga. Itu ada tersiratnya. Okey, kemudian yang perbuatan yang ketiga. Mereka tidak mudah letih. Okey, di situ ada, okey. Di situ ada tulis mereka tidak mudah letih. Kemudian yang tersiratnya tidak dinyatakan. Jadi kita kena berfikir, amalan berjoging apa kebaikannya? Kita boleh letak di situ amalan berjoging baik agar kita cergas. Itulah yang idea tersiratnya. Maksudnya kita boleh menambah idea kita untuk menyatakan sebab musabab kebaikannya. Kita
tidak semestinya satu jawapan yang cikgu terangkan tadi. Okey, itu saja setakat hari ini. Cikgu harap awak dapat menyiapkan latihan muka surat 59 di buku aktiviti jilid 1. Baik, kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.